Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang dimuliakan muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video rakaman kali ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita jutaan nikmat daripada sejak dilahirkan di atas muka bumi ini, tidak ada satu pun, tidak ada seorang manusia pun yang tidak mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap manusia yang dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala secara di dunia ini diberikan nikmat secara percuma. Bukanlah diminta untuk membayarnya, melainkan bukan diminta untuk membayarnya dengan wang ringgit, melainkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menyempurnakan tuntutan sebagai seorang hamba Allah yang dijadikan di atas muka bumi ini, yang dilahirkan, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah kerana dengan kurniaan nikmat iman dan Islam, maka sebenarnya nikmat yang dikurniakan itu, nikmat iman dan Islam itu, mengatasi jutaan nikmat yang lain di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala hanya kurniakan nikmat agama ini kepada orang-orang yang Allah taala kasihi, manakala kenikmatan dunia diberikan kepada siapa sahaja. Dan kita juga perlu menyedari, sebagai orang-orang yang Islam yang beriman kepada Allah, perlu menyedari bahawasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini dan isinya tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai. Sebagaimana kita manusia melihat keindahan-keindahan dunia ini sebagai bernilai, namun sebenarnya dunia ini tanpa ada agama, tanpa disandarkan kepada agama, maka tidak ada nilai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dunia ini ada nilainya, ataupun menyamai nilai dunia ini dengan nilai sebelah kepak nyamuk, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan orang yang kafir, orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala seteguk air pun
Maka dengan itu kita lihat bahawasanya diberikan dunia ini dengan semewah-mewahnya kepada orang yang kufur pada Allah, bahkan kepada orang yang mensyirikkan Allah, yang menyungutukan Allah. Bermakna dunia ini tidak ada nilainya walaupun dengan nilai yang sebelah kepak nyamuk. Yang memang kita pun faham tidak ada nilai langsung. Namun dunia ini masa yang kita diberikan untuk hidup di atasnya, untuk kita berjalan mencari rezeki yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk hidup sebagai hamba Allah. Maka masa tempoh hidup ini sangat bernilai untuk memenuhi tuntutan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk meredakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah. Sehinggalah apabila dijemput seseorang hamba itu meninggalkan dunia ini, dijemput ke alam barzakh, lalu meninggalkan dunia yang sementara ini sangat singkat, 60-70 tahun, bahkan lebih singkat daripada itu, ke kehidupan yang lebih panjang sebelum dibangkitkan semua manusia di alam akhirat, berhimpun di padang mahsyar untuk ditimbang amalan baik dan buruk. Sebelum itu singgah di alam barzakh, di mana di situ bermulanya taman syurga bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ataupun na'udzubillah, mohon lindung dengan Allah, bermulanya lembah, duduk dalam lembah neraka bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi orang-orang yang jahat kerana mengingkari perintah Allah. Jadi kesimpulannya, nikmat iman ini adalah satu perkara yang sangat bernilai, tidak ada bandingannya. Dengan iman, walaupun hanya sebesar zarrah, sebesar biji sawi, sebesar atom sekalipun, ada nilainya di sisi Allah. Bahkan di dunia ini tidak akan dimusnahkan, tidak akan kiamat selagi mana ada orang yang mengucapkan Allah, Allah. Kerana itulah syarat, ataupun kerana itulah ketentuan Allah. Selagi ada orang yang mengucap Allah, Allah tanpa ada amalan lain pun, hanya ada amalannya mengucapkan kalimah Allah, dunia ini masih bertahan, masih belum dibinasakan. Apatah lagi kalau menyebut Allah, Allah dengan ada amalan-amalan lain. Itu kita perlu faham. Baik, insya-Allah kita akan mula membacakan dan juga mengambil faedah daripada hadis-hadis yang dimasukkan di dalam bab beriman kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh, dan mengesakannya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang artinya, demi sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu. Inna ilahakum lawahid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ilahakum lawahid. Demi sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu. Dan tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah yang Maha Esa, lagi mengatasi kekuasaannya. Maka hendaklah engkau berusaha mendapatkan ilmu yang meyakinkanmu bahawa tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Kerana sesungguhnya sangkaan zon tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terjemahan hadis diriwayatkan daripada Hadrat Abu Ma'bad daripada Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hadrat Mu'adz bin Jabal ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman. Sebenarnya engkau akan sampai kepada suatu kaum yakni ahli kitab. Kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah mereka supaya mereka meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Hadis yang pertama ini mengandungi tentang Islam berkembang dengan jalan dakwah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana semua rasul dan nabi, para rasul dan para nabi alaihimus salatu wassalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan tujuan supaya para rasul menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan risalah agama syariat kepada umat. Maka begitulah juga umat nabi-nabi, rasul-rasul, mereka juga sebenarnya bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah agama kepada manusia orang yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda ialah rasul akhir zaman, rasul kepada umat akhir zaman. Tidak akan ada rasul lain yang akan dibangkitkan. Dan Nabi SAW juga merupakan penutup segala Nabi. Setelah baginda SAW menyampaikan, menyempurnakan tugas baginda, setelah dilantik menjadi Rasul, selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, baginda telah menjalankan tanggungjawab ataupun maksud baginda diutuskan sebagai Rasul, iaitu mendakwahkan agama, membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, dan memasukkan mereka kepada memasukkan mereka kepada terangnya iman, terangnya tauhid kepada Allah. Ikhrajun nas minaz zulumati ilan nur. Keluarkan manusia daripada zulumat, kegelapan kekufuran. Kerana kufur ini merupakan kegelapan di hari akhirat dan bawa kepada cahaya hidayah. Jadi semua nabi-nabi, rasul-rasul ini Allah Ta'ala telah utuskan membawa maksud ataupun mendakwahkan manusia kepada Allah, dan kemudian memberitahu ataupun menyampaikan kepada umat masing-masing bahawa mereka ialah rasul yang diutuskan oleh Allah, maka ikutilah aku. Itulah slogan ataupun ayat yang utama. Berimanlah kamu kepada Allah dan ikutlah aku, nescaya kamu akan berjaya. Berimanlah kamu kepada Allah dan ikutlah aku, iaitu cara
bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana menjalankan kehidupan, menjalani kehidupan dengan yang dikehendaki oleh Allah, dengan cara yang Allah Ta'ala redha, maka kamu semua akan berjaya. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah kamu la ilaha illallah dengan mengucapkannya dengan lidah dan meyakini dengan hati. Tuflihu, pasti kamu akan berjaya. Jadi untuk di dalam perbincangan tentang iman ini, syarat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, syarat dikira seseorang itu orang yang beriman, orang Islam, ialah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang mengucapkannya secara zahirnya, mereka ini adalah orang-orang Islam. Jadi orang Islam, orang yang masuk Islam, orang yang diseru kepada agama Allah, maka wajib untuk mengucap dua kalimah syahadah dan meyakini di dalam hati. Sebenarnya iman ini ialah di dalam hati. Berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya orang-orang yang digelar orang munafik, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, adanya surah Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi orang-orang munafik ni, mereka ini sebenarnya kalau di zaman Rasulullah, di zaman awal-awal Islam, ramai di kalangan sahabat. Setelah baginda dan para sahabat berhijrah ke Madinah, di sana di Madinah ramai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai di kalangan orang-orang Arab yang memeluk agama Islam, yang meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ialah Rabb, yang ialah Tuhan Rabb yang layak disembah, dan mengakui kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada di kalangan mereka yang secara luaran saja beriman, secara luaran saja menjadi orang Islam. Luar nampak macam Islam, tapi dalam tak Islam. Mereka bukannya jadi orang Islam tapi tidak mengamalkan agama. Bahkan orang munafik di zaman itu, mereka apabila dia berhadapan dengan orang-orang Islam, mereka mengaku mereka Islam lah. Tapi apabila mereka jumpa, wa idza khalau ila syayatinihim, jumpa kawan-kawan mereka, syaitan-syaitan mereka, maka mereka berkata, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama dengan kamu, kami tak Islam pun, kami olok-olok je kami. Dan memang di antara keadaan orang munafik pada zaman itu di Madinah, apabila orang-orang Islam nampak, apabila waktu siang, mereka datanglah sembahyang. Tapi bila gelap, sebab di zaman tu Masjid Nabawi pun tak pasang lampu lagi, tak pasang pelita, jadi mereka tak datanglah. Tapi berbeza dengan zaman kita. Bukanlah orang yang tidak datang sembahyang pada waktu gelap, isyak, subuh itu sebagai munafik, tidak. Namun begitu, itulah antara beberapa keadaan orang-orang yang hanya luaran saja menunjukkan mereka ini seolah-olah Islam, tapi sebenarnya mereka itu tidak Islam, mereka itu dikira kafir. Munafik ini ialah salah satu jenis kekufuran. Sebab itu
Orang-orang munafik akan berada di dalam neraka, berada di bawah sekali. Kalau tingkatan neraka itu, kalau syurga dipanggil tingkatan syurga lah, darajat syurga. Tapi kalau di dalam neraka ini, maknanya tingkatan neraka yang paling bawah, dia dipanggil dark. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, yang paling bawah sekali. Kerana bukan sebab mereka itu Islam, tapi hati tapi bersifat dengan sifat munafik sahaja. Bukan hanya mereka ini sebenarnya dikira tidak Islam pun. Maknanya Islam luaran tetapi tidak Islam di dalam hati. Nampak Islam di dunia tapi sebenarnya kafir di akhirat. Jadi Rasulullah Nabi SAW telah menghantar di antaranya sahabat yang utama, iaitu Mu'adz bin Jabal, yang sahabat yang alim, yang faqih, untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang Yaman. Kerana itulah tujuan ataupun maksud Islam datang kepada umat manusia. Dan cara Islam ini berkembang kepada umat manusia yang utamanya dengan jalan dakwah. Semua rasul-rasul. Dan kita juga perlu tahu bahawasanya setiap nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka bukanlah melakukan perjuangan, ataupun mereka bukan bertindak, bukan berjuang dengan fikiran sendiri. Mereka bukan ada inisiatif sendiri, tidak. Semua rasul-rasul, semua rasul, nabi-nabi, mereka diwahyukan, diturunkan wahyu kepada mereka supaya mereka mengajak manusia kepada Allah. An ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kamu, wahai umat manusia, wahai kaumku, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak untuk kamu sembah. Tidak ada Tuhan selain pada Allah yang layak kamu sembah. Para rasul telah mendakwahkan kaum mereka untuk menyembah Allah dan mengikuti mereka, mengaku ataupun memberitahu kepada kaum masing-masing bahawasanya aku rasul yang diutuskan oleh Allah, maka ikutilah aku. Seperti mana kisah Nabi Syuaib AS yang diutuskan kepada kaum Madian, ashabu Madian. Jadi kaum Nabi Syuaib alaihi salam ini ialah satu kaum yang mana mereka ini maju, ataupun mereka ini mempunyai peradaban yang tinggilah di dunia. Mereka menghasilkan sumber kehidupan. Mereka mempunyai segala yang diperlukan di dunia ini untuk hidup. Tetapi mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak kenal Allah. Lalu Nabi Syuaib AS telah diutuskan kepada mereka untuk mengajak mereka beriman, menyembah Allah. Lalu mereka pun mengingkarinya, mengkufurinya, dan Allah SWT telah binasakan mereka. Jadi walaupun di kalangan umat, di kalangan kaum Nabi Syuaib ini merupakan peniaga-peniaga, yang mana di antara keburukan, keingkaran, kefasadan mereka ialah mereka menipu di dalam jual beli. Itu menjadi satu tabiat, satu perbuatan, satu tabiat yang berleluasa, satu perbuatan yang salah yang berleluasa. Dan itu juga termasuk di dalam dakwah Nabi Syuaib, supaya mereka berniaga dengan betul, tidak menipu, tidak mengurangkan timbangan-timbangan dalam berniaga.
Namun yang kita perlu faham bahawasanya Nabi Syuaib AS bukanlah bertindak sendiri ataupun bangkit untuk semata-mata untuk menghapuskan penipuan dalam perniagaan, tidak. Tetapi Nabi Syuaib AS ialah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah, yang diturunkan wahyu supaya mengajak manusia, mendakwahkan manusia kepada Allah dan beriman kepada Allah, mengikuti syariat yang yang mereka telah diwahyukan kepada mereka. Bagaimana untuk beragama sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah umat akhir zaman. Umat akhir zaman seperti sehinggalah hari kiamat, maka dakwah ini tidak pernah berhenti. Islam sebagaimana yang sedia maklum adalah agama yang berasaskan i'tiqad atau kepercayaan mengenai perkara-perkara yang telah ditentukan, yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya, yang wajib dipegang teguh oleh setiap penganutnya, setiap orang Islam. Untuk meresapkan sesuatu kepercayaan ke dalam hati tidak berkehendakkan kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya dalam masa menjalankan dakwah dengan memberi penerangan yang jelas dan berkesan sesuai dengan keadaan zaman dan keadaan orang-orang yang ditujukan dakwah kepada mereka. Akidah kepercayaan tidak akan dapat dimasukkan ke dalam jiwa seseorang dengan jalan kekerasan atau paksaan. Dan Islam tidak dikira sah jika seseorang itu pura-pura Islam pada zahirnya sedang hatinya kosong daripada akidah kepercayaan dan diakui dan diyakininya. Jadi sebagaimana dakwah yang dibuat oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan yang telah ditunaikan, yang telah disempurnakan oleh para sahabat Nabi SAW setelah wafatnya Rasulullah, maka mereka faham bahawa Islam ini tidak akan berkembang melainkan dengan mendakwahkannya. Lalu mereka telah tinggalkan Mekah, Madinah. Mereka telah tinggalkan bumi yang padanya terdapat jasad Nabi SAW yang mulia, padanya terdapat Kaabah, kerana mereka faham bahawasanya membawa manusia kepada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, cintakan Rasul, membawa manusia supaya kenal Kaabah itu ialah kiblat mereka, kenal bahawasanya cara hidup ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi SAW adalah syariat mereka. Itu lebih besar, lebih penting. Maka para sahabat telah keluar, pergi ke tempat yang jauh daripada tanah Hijaz, sehingga mereka telah sampai ke Rom dan Farsi, sampai ke Eropah, bahkan telah sampai ke China, kerana tujuan dakwah agama. Dan tidak ada satu tempat pun yang para sahabat telah pergi melainkan pasti tersebar agama dengan kesungguhan dakwah mereka. Bagaimana mereka mendakwahkan manusia dengan penuh hikmah, dengan penuh kesungguhan daripada hati, sehingga manusia telah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, dan Islam telah tersebar ke seluruh alam dengan sebab usaha dakwah mereka. Jadi dakwah ini sebenarnya bukan hanya dengan percakapan sahaja, bukan hanya dengan kepetahan bercakap, bukan hanya dengan kefasihan lidah, tetapi dengan hikmah, dengan hati yang
yang inginkan hidayah kepada semua manusia. Pernah ada berlaku kisah seorang pendakwah yang mana dia telah dakwah orang Islam, tapi kuat minum arak. Jadi bagaimana orang yang di dalam hatinya, di dalam fikirnya ada fikir dakwah supaya orang kembali kepada Allah, supaya orang kembali ke syurga, menyeru manusia untuk ke syurga, mendapat keredaan Allah. Maka pendakwah ini, Maulana ini, dia telah ajak juga orang yang kuat minum arak ni, ajak ke masjid. Kerana di masjid lah ada suasana agama. Kerana di masjid adanya rahmat, adanya para malaikat. Maka di masjid juga adalah tempat untuk dakwah. Bawa manusia, di antara dakwah manusia ni ialah bawa manusia ke masjid, ke rumah Allah. Jadi bawalah, duduklah di masjid beberapa hari. Bahkan yang minum arak tu bawa stok botol arak, tapi tinggallah dekat luar, tak boleh bawa masuk masjid. Jadi bila bawa tu, bila duduk dalam masjid, maka didakwahkan dengan amal agama, sembahyang, dengarkan ceramah ataupun dengarkan muzakarah tentang akhirat, tentang syurga, tentang pahala, tentang perkara-perkara yang alam ghaib yang akan meningkatkan iman, tentang kemanisan iman, tentang sembahyang. Maka lama-kelamaan meresaplah kemanisan iman ke dalam hati. Lalu apabila selesai tempoh duduk dalam masjid tu, maka nak ambil balik botol arak tu nak minum, tak ada hati. Dah tak ada hati. Kerana apa? Hati itu telah disiram dengan air kemanisan iman, kesegaran iman. Maka itulah yang dapat menolak perkara-perkara yang buruk. Jadi itu hikmahnya. Walaupun boleh panggil orang yang minum arak tu, berikan kepada dia ataupun cakap pada dia tentang dalil-dalil pengharaman arak ataupun azab orang yang minum arak ni, maka walaupun betul, tetapi tidak ada hikmah ataupun sebagaimana yang disebut sesuai dengan keadaan zaman dan orang. Jadi orang-orang yang dalam hatinya ada kerisauan untuk hidayat manusia ini, maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka hikmah dalam dakwah mengajak manusia kepada Allah. Jadi marilah kita sama-sama mengambil pelajaran daripada kisah-kisah pendakwah ini, supaya kita juga dapat meletakkan diri kita sebagaimana yang para sahabat radhiyallahu anhum telah berikan keseluruhan hidup mereka, telah berikan jiwa raga mereka, iaitu mendakwahkan manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Islam, yang merupakan jalan kepada kejayaan di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi berkenaan hadis Nabi SAW menghantar Hadrat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman dengan tujuan mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.